Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Salam satu Malaysia. Terima kasih saudara penghormati majlis. Saya tak boleh cakap bahasa Jawa, tak boleh cakap bahasa Cina sebab our sibling have to be fair. Kalau kita cakap Jawa, mak kecil hati. Kalau kita cakap Cina, bapak pula kecil hati. So, we take a stand, kita cakap Melayu dengan bahasa Inggeris. Yang berbahagia, Datuk Haji Mat Yasir bin Haji Ihsan, Pengerusi Majlis Gabungan Tuan Sukarela Selangor. Yang berbahagia, Datuk Abdul Jalil Ali, Datuk Jaafar Mahad, datuk-datuk, tuan-tuan daripada pertubuhan NGO Selangor. Salam perkenalan. Pada saya, biar jumlahnya sedikit, tetapi usaha dan semangat itu mantap, ya. Walaupun kerusi tak penuh, tapi inilah dia yang saya lihat, wajah-wajah yang benar-benar ingin bersama SPRM untuk memerangi rasuah, dan saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya menjelaskan tentang peranan, saya akan menjelaskan sedikit tentang kesalahan rasuah, apa yang SPRM buat supaya ahli-ahli NGO dapat memainkan peranan dengan lebih efektif lagi. Sebab sekarang ni kita perlu ada gelombang dalam masyarakat untuk bersama SPRM. Kerana usaha mencegah rasuah ini bukan hanya SPRM. Macam juga Jabatan Kesihatan yang ingin memerangi penyakit seperti denggi. Doktor dan nurse saja tak dapat nak fight denggi. Masyarakat perlu sama, ya. Kalau masyarakat yang membiarkan denggi, macam mana doktor nak cegah secara efektif? So dalam analogi itu saya apply dalam usaha mencegah rasuah, ya. Sebab rasuah ini, penyakit rasuah ini usaha dalam masyarakat, dan kerajaan menumbuhkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ini untuk memanggil rasuah. Tapi secara amnya kita tak dapat nak melaksanakan dengan berkesan kalau rakyat sendiri bersikap tidak mahu bersama, ya. Sebab itulah saya memilih tajuk ini untuk mengajak semua rakyat, terutamanya orang ramai yang menganggotai NGO, sebab kita boleh gerakkan sesuatu usaha itu dengan lebih berkesan melalui pertumbuhan-pertumbuhan, ya. Kalau individu tu sedikit susah nak mengumpulkan individu, tetapi senang kalau kita kumpul atau gerakkan melalui pertumbuhan. Just untuk makluman dulu, inilah undang-undang yang ada atau yang menetapkan kesalahan rasuah. Yang saya akan beri tekanan ialah A, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah atau Akta SPRM 2009. This is the main act to combat corruption in our country, ya. Sebab akta inilah akta yang paling kuat, ya. In fact, some negara pun puji akta mencegah rasuah Malaysia sebab akta ini dia memberi peruntukan banyak kuasa kepada SPRM, ya. Tetapi akta saja dan SPRM saja seperti yang saya sebut tadi tak cukup kalau tanpa bersama dengan orang ramai, ya. Akta is like a weapon. Kalau if I want to put it in the analogy, akta tu weapon to fight against corruption. SPRM ni ibarat pistol nak tembak orang yang buat rasuah, ya, itu. Tapi pistol kalau tak ada peluru, macam mana nak tembak? So peluru itulah orang ramai. Sebab orang ramai lah yang akan bagi evidence atau statement kepada SPRM. So bermakna tiga perkara ini. Kita ada akta yang baik, kita ada Suruhanjaya Mencegah Rasuah yang baik,
dan kita ada rakyat, orang ramai yang sama-sama hendak memerangi rasuah. So dengan ada 3 elemen ini, maka insya-Allah saya percaya kita boleh mencegah rasuah dengan berkesan. Next. Ini biasa dengar kan? Masa saya sekolah undang pun, we were taught by cikgu lah. Mungkin cikgu Mak Yasir ni dulu dia tak sebutlah, tapi mungkin makan suap tu biasalah kan. Belajar cikgu makan suap, tumbuk rusuk, ambil kopi. Yang saya senarai ni sebagai contoh lah. Saya nak ambil satu contoh yang very interesting yang I read somewhere in an article written by an international writer pasal air supply di Uganda. Afrika, dulu saya tak apa familiar about Afrika, tapi selepas saya melawan 5 negara Afrika dan saya faham artikel yang ditulis oleh this writer about istilah rasuah air supply di Uganda. So dalam artikel tu dia cerita macam ni. Dia kata ada satu minister, satu menteri di sebuah negara Afrika. So dia pergi melawat rakan dia di negara berkenaan, pergi rumah dia. So bila dia pergi rumah menteri itu, rakan dia kata, wow, dia kata, you got a very beautiful house, you got a big bungalow, you have all imported furniture in your house, you have a big compound. This is very interesting, dia kata. So dia kata kawan dia, come my friend. So dia pun open the window, dia buka tingkap. Come my friend, look outside. So kawan dia pun datang dekat tingkap tu, dia pun tengok. What do you see? Yang kawan menteri kata, what do you see? Ini sama-sama menteri tadi Ibarat macam menteri kerja raya lah. Menteri kerja raya, melawat menteri kerja raya negara-negara jiran Amerika. What do you see? Dia tengok. Yeah, I see some building uncompleted. Yeah, that's all I see. Yeah, 20%. Dia kata 20%. Maknanya dia sapu lah 20% tu ya. Construction 20%. So kemudian on another occasion, so this friend lah, dia make a return visit. Dia lawat kawan dia dekat negara Afrika. Dia lawat. So dia nak return the hospitality, dia ajak kawan dia pergi rumah dia melawat. So kawan dia pun datang pergi tengok rumah dia. Wow, dia kata, your house is bigger than mine. You even got 2 wives. You even got this gold-plated staircase. How did you get that? So come my friend. Dia ajak kawan dia. Dia pun buka tingkap. Yeah. Come my friend. You look outside. What do you see? Kawan tengok. I see nothing. 100%. Itulah air supply. Tak ada apa-apa. Okay, next. Now, dalam undang-undang kita ada 3 bentuk kesalahan rasuah. There are 3 basic forms of corrupt practices that becomes an offence under our law. Yang pertama, bribery. Bahasa Melayu dia terjemahkan rasuah saja, corruption, ya. Tapi kalau Barat dia divide into 2, bribery and corruption. Bribery is about giving and receiving, yeah, of gratification. Kalau corruption di Barat, about abuse of position, abuse of public office for private gain. Itu yang di Barat punya istilah, ya. So kita rasuah, terima rasuah, beri rasuah, salah guna kedudukan pun rasuah, ya. Itu terjemahan. So ada 3 bentuk kesalahan rasuah
yang menjadi kesalahan dalam undang-undang negara. Pertama, bribery. So ada giver, ada receiver. And under our law, both giver and receiver commits the offence. Ini satu kita punya challenge untuk prove bribery cases. Why? Because both party conspire to commit the offence. Dua-dua bersumpahan. Jadi suka sama suka lah. Ya, bribery ni act of apa orang kata, consensual act lah. Perbuatan yang suka sama suka. You dapat untung, penerima, I beri pun I dapat untung. You get something in cash for instance, and I get what I want from you. Kelulusan ke, atau tak payah kesamaan ke, ya, itu bribery. This is the biggest challenge. Jadi, normally both parties they won't report. Offence has been committed, but we cannot take action because it's not important. Macam kes accident kat jalan raya lah. Kan kita biasa kadang-kadang terlanggar lah, orang langgar kita kan. So benda kata langgar sikit lah, tak apalah, I bayarlah 200, kita settle, tak payah report. Kan? So dalam polis rekod tak ada accident. Sebab both party setuju. Tak payah settle situ. Itulah bribery cases yang sukar untuk kita buktikan, sebab both parties tak mau report, sebab dua-duanya untung. Ya. Jadi sebab itulah yang kita nakkan orang ramai ni kan, supaya you come forward and report. Saya akan jelas lebih lanjut lagi kemudian. Ya. Yang kedua, mengemukakan tuntutan palsu. This is a very simple term. I try to avoid using legal words, because if you open the act, one sentence ada 10 baris. So by the end you complete reading the sentence, you forgot about the beginning part of the sentence. Sebab berjela-jela, ya. And furthermore, that act is meant for lawyers and is meant for us to prove the case. So untuk tuan-tuan dan puan, saya simplify. Kesalahan rasuah yang kedua, fraudulent claim. In other words, ya, fraudulent claim, kemukakan tuntutan palsu. Ini banyak, both private and as well as government sector. Ya. Projek siap 80%, tetapi dia submit claim 100% siap. That is false claim. Dalam invoice tulis 1000 unit dihantar, 1000 unit komputer contoh dihantar ke pejabat, tetapi yang hantar 200 short. That is false claim. Ya. Overtime, dia kerja overtime sampai pukul 10, tapi dia claim sampai pukul 12 malam. That is false claim. Ya. Banyak contoh-contoh. False claim ni memang become our act. Dia dianggap kesalahan rasuah. Kalau banyak negara barat, dia letak kesalahan fraudulent claim ni under theft. Ya, macam dia curi harta kerajaan lah, atau harta syarikat. Ya. This law, jangan lupa ya, our act also applicable to private sector and also to individual. Ya, bukan hanya government sector. Alright, so that's why you need to know the form of corrupt practices that become an offence under our law. So okay, next. Ini biasa orang kata salah guna kuasa. Basically, salah guna kuasa ni ada dalam semua kesalahan rasuah. Bribery pun salah guna kuasa. Contohnya, a bank officer in charge of loan. He receive bribery and subsequent to that, he approve the loan. Ya, kadang pada orang tak layak pun dia approve. So dia abuse his power. Ya. Dalam ini yang kesalahan, bentuk kesalahan rasuah yang ketiga ialah salah guna kedudukan. Misuse of public office
for private gain. Is what it meant. And this particular section only refers to public official, or dalam bahasa undang-undang dia, an officer of a public body. Dia tahu lah undang-undang dia berpusing ya. Officer of a public body. Tadinya tak tahu public officer, kan senang. Dia dua kata aja public officer. Ini officer of a public body. Panjang. So kalau public officer abuse his position, meaning he make a decision or taking any action in which his saudara, his relative, or his sekutu ni apa dia? Kroni lah, ya, has interest. Contoh banyak. Pegawai kerajaan bagi tender, bagi kontrak pada syarikat milik keluarga. Tak boleh. Ya. Itu biasa berlaku. Even as small as catering. Kita biasalah masyarakat Malaysia kan, kalau ada majlis mesti ada makan. Mesti punya. Kalau tak ada makan, become a big issue. Itu Malaysia. Tapi di Barat, it's not an issue. Saya biasa hadir seminar, hadir kursus di UK, di US. Kalau minum pagi 10.30, dia ada break ya, 10.30 macam kita lah. 10.30 pagi atau petang pukul 4, 4.30 macam tu. Apa dia hidang? Biskut kering. Dia bagi cookies lah. Ya, kita bagi biskut kering je. Cookies, tu je. Dengan TO, kopi O. Cuba kalau kita hidang kat sini, apalah organizer, tekuk. Itu dia. Ini isu orang Malaysia. So, balik pada catering tadi. Kalau kata biasa kan kita minta CC, EO, arrange catering lah untuk jamuan kan. Kalau CC tadi, EO tadi atau pegawai tadi, dia ambil catering company belong to his or her relative, then he or she has committed an offence for abusing his position for his own personal benefits. Itu kecil tu kita bagi. Tender lagi lah. Okay. Next. Now, tadi pasal relatif atau saudara ya. Pegawai kerajaan, public officer tak boleh bagi tender kontrak kepada syarikat ahli keluarga. So, you assume anda you are there. Katalah you are public officer ya, you are there. So, kalau isteri atau suami, syarikat isteri atau suami tak boleh bagi. So dalam gambar ini semua yang tak boleh bagi, yang dimasukkan saudara. Katalah kalau ada kawan, ada anak, ada adik-beradik kerja dengan public body. Some NGO are public body ya. NGO yang mendapat geran kerajaan, you are public body. Macam pertubuhan sukan dapat geran kerajaan. That sukan pertubuhan itu NGO, public body ataupun koperasi. Koperasi juga dianggap public body. So dia punya jabatan kuasa dalam itu public officer. So undang-undang tadi yang saya tunjuk tadi itu applicable. Jadi kalau kata anda dalam pertubuhan, katalah koperasi lah, kata koperasi Felda ke, koperasi Rizda ke, dan kalau anda nak bagi tender kontrak ke apa, syarikat suami isteri tak boleh, syarikat adik-beradik tak boleh, syarikat ipar-ipar tak boleh, syarikat mak, datuk, menantu, anak cucu pun tak boleh. That's how tight is our law. Tak boleh. Next. Sekutu. You punya associate. Kalau sekarang ni kan ada orang seperti dia gunakan nama orang lain.
buka syarikat. Sebab dia tahu adik-adik tak boleh, relatif tak boleh, dia buka syarikat, dia pasang kroni. Kadang atas nama driver lah, atas nama kawan lah. So, itu pun tak boleh. So ini sekutu atau associate yang defined by our law. Ya, penama atau orang tu pekerja orang mana kan? Dia tak mau letak nama abang, nama ipar, nama apa ni, sepupu, cousin pun tak boleh kan? Dia guna nama orang biasa gitu. Tapi kalau kita dapat buktikan, you can charge the person, ya. But of course, it's quite difficult to prove. Sebab orang tak nak mengaku yang dia tu korang ni. Dia tak nak mengaku. Bila dia tak mengaku, tak boleh buat apa lah. Okay, next. Jadi dalam Islam, ya, bagi yang beragama Islam, dalam Islam pun satu perbuatan haram, terima atau beri rasuah. Next. Ini yang ini saya tunjukkan. Satu lagi, bukan hanya terima rasuah salah atau haram, beri rasuah salah atau haram, perantara, maknanya middleman. Ini yang banyak tak berlaku. Ya, sebab itu kadang-kadang kita susah nak tangkap dia punya mastermind belakang tu. Dia guna orang tengah. Ya, seorang tengah pun salah. Okay, next. Okay, ini hukuman dia. Hukuman dia, kalau didapati bersalah, nilai hukuman atau denda 5 kali ganda. Maknanya kalau orang itu bersalah kerana terima RM5,000, 5 kali ganda, 5 kali 5, RM25,000, atau RM10,000, mana yang lebih tinggi. Jadi RM25,000 itu lebih tinggi, maka dia kena bayar RM25,000. Andai kata orang ini terima rasuah RM500, 5 kali ganda, 5 kali 5, RM22,500, atau RM10,000, mana yang lebih tinggi, maknanya dia kena denda RM10,000, ya, dan penjara. Ya. Okay, ada orang yang kena denda sampai juta sebab 5 kali ganda. Ya, kalau datuk-datuk tuan-tuan baca Kuat Serabah adalah hukuman itu disiarkan. Bukan itu saja. SPRM yang banyak negara puji, kita ada name and shame database. Name and shame database ni merupakan nama pesalah-pesalah rasuah. Jadi private sector, dia kalau nak rekrut pegawai, dia tengok stok orang ni bekas pesalah rasuah, so dia tak ada dah nak rekrut. Ya, itu. Sebab banyak negara dia kata dia tak bagi buat. Malaysia buat. Dia pesalah rasuah, nama disiarkan dalam portal SPRM yang kita panggil Name and Shame Database, dan gambar itu remain in that database for 3 years. Lepas tu kita keluarkan. Ya. Next. Now, macam mana rasuah boleh berlaku? Nak create gelombang kan? You need to create a wave. So you need to know what environment that is conducive for corruption to occur. Saya rujuk pada satu kriminologis namanya Dr. Donald Krause. Dia yang ada model ni, fraud, dia panggil fraud triangle, yang also we can apply to corruption triangle. Dia kata ada 3 environment, ada 3 elemen yang menyebabkan rasuah berlaku. Pertama, kerana ada opportunity, peluang. Ada peluang, banyak peluang. Projek pembangunan banyak, ada peluang. Ya, even buat khusus pun ada peluang. Ya, speaking of opportunity, ada peluang. Sama ada nak buat tak buat tu lain cerita lah, but there is opportunity. Ya, macam overtime, saya sebut tadi, overtime, false overtime claim. Bila dia dapat overtime, peluang itu untuk dia tambah masa. Kan dia overtime 4 jam, tapi dia ada peluang untuk tambah sampai 6 jam, 8 jam.
So at the end of the day, dia dapatlah extra money, extra claim. Ya, peluang tu ada. Tapi banyak peluang biasanya dalam projek-projek pembangunan dan juga dalam procurement. Dalam syarikat swasta, dalam government sector, procurement yang paling banyak peluang. Kalau di kerajaan, another area yang banyak peluang rasuah ialah enforcement. Ya, itu banyak peluang. Okey, yang kedua, keadaan yang kedua ialah kerana ada motif atau tekanan, pressure. Ada orang kan banyak hutang. Yelah, sini mungkin banyak private sector lah. Ya. In government sector, government dia, saya pun I work in the government. Jadi saya tahu. Kami ni, nak cerita ya, masuk kerja je dan hutang. Sebab kata kita, dia hutang. Bila rasa-rasa lega sikit, beli rumah pula, hutang juga. Ya, kami kerajaan tak ada mampu. Ya, macam syarikat swasta, kalau bonus 4-5 bulan, one shot cash you can pay to buy a car. But not like normal officer kan. Kita tetap bonus pun sahur je kan. But we are doing noble job. Itu yang seronok kerja kat government ya. Kalau kerja dekat mencegah rasuah lagi bagus. So orang hutang-hutang ni, tapi dalam kerajaan kita ada rules. We have a regulation whereby how much hutang you want to commit, tetapi the government has to make sure that your take home pay is 60% of your salary. Kalau kurang pada 60% tak boleh. Ya, tapi ada juga kutu kutu ni Islam Malay punya bahasa lah kan. Atau kutu ni selalu orang yang suka langgar undang-undang. Jadi ada dia punya take home pay 10%, 20%. Macam mana nak survive? Hutang lebih banyak. So that's why dia resort to some corrupt practices. Dia buat false claim lah. Ada berlaku yang officer dia buat claim yang dia buat false claim yang agak regular tiap-tiap bulan. Contohnya dia akan make sure, dia akan cari jalan, dia akan create opportunity untuk dia claim katalah RM500 tiap-tiap bulan, dia buat 5 ke 600. Sebab apa nak bayar hutang. Ya, itu yang kita nak kena kontrol ya. So masalah keuangan, hutang berat dan lavish lifestyle. Ada juga orang ini lavish lifestyle ni bukan hanya in the government, but also in the private sector. Dia nak hidup style. Ya, kalau pakaian pun yang branded, ya, especially the young generation now. Saya tak boleh cerita orang lain, anak buah saya pun macam tu. Ya. Saya tak pernah dengar masa saya, that was about 10 years ago lah. Anak buah saya masa tu dia form 3. Masa tu I work in Penang, in the state. Dia datang ke Penang tu budak-budak kan, mesti nak beli buah tangan. Kalau jalan mesti buah tangan. So the best buah tangan for a boy is t-shirt je lah kan. Itu je mampu saya beli. Nak beli mahal-mahal tak mampu lah. Jadi t-shirt. So saya kata, okay, saya bagi dia, okay, t-shirt apa? T-shirt apa kau nak? Dia nak Quicksilver. Tak pernah dengar. Saya kata, sebab saya t-shirt tu lah yang kerajaan bagi tu. Kalau main sukan dapat t-shirt sukan. Itu je t-shirt saya ada. So you talk about Quicksilver, saya tak tahu. Ya, Quicksilver. So I was crying. Quicksilver dari mana-mana datang, tak pernah dengar tak? Ada. So dia kata, boleh bawa saya lah. Jalan-jalan, jumpa Quicksilver. Okey lah, tak apalah Quicksilver kan. Dia tu lah besok Quicksilver. Saya tengok leket yang tak apalah, murah kot dalam budak hebat dia lah beli. Tengok RM60. RM60 dekat t-shirt. Mak Ngah tak pernah beli t-shirt RM60 tau. Mak Ngah beli paling tinggi RM12 je. Cop-cop pun tak ada. Ya. Lavish lifestyle tu saya takut tu. Tapi saya peringatkan anak buah saya yang sekarang ni, they are going into the bekerja, market ya, market force. Dia nak pergi kerja. So saya remind them. I told them,
Pilih. Kalau you nak kerja banyak kebajikan pada rakyat, maknanya kan you kerja lebih nak menolong kepada rakyat, welcome, join the government. But if you go for money, you nak gaji lebih, don't ever join the government. Go to private or you work dalam bisnes, you sendiri buat bisnes. So saya tengok 2 orang anak buah saya buat bisnes, dan I know lah dia nak lebih, kan? Tak apa, bukan salah, dia sendiri berusaha, kerja sampai malam, pukul 10 malam, 12 malam berbalik. I'm happy dia tak work with the government. Sebab orang macam ni taste tinggi kan, jangan work with the government. Tak cukup duit kalau work with the government, kita banyak lebih tolong orang. Memang we work for the people. Itu tujuan government usaha. We are working for the people. Ketiga ialah rationalization. Rationalization ni dia akan rationalize. Ini tak apa kot, dan sebagainya. Nanti saya tunjuk. Okay, next slide. Dia melibatkan mindset dia. Minda rasuah, mindset. Dia rasional. Ramai yang buat rasuah tapi tak kena tangkap. So mengapa tak saya juga buat? Dia punya mindset tu. Orang tidak berani report sebab saya yang ada kuasa. Ini orang yang atas sekali. Kan? Nobody is going to report against me, man. Kan? So kalau dia report, nanti aku transfer dia ke kan? Satu lagi yang paling bahaya ni dia. Yang selalu dalam siasatan SPRM, dia akan bagi alasan ni. Bukan saya minta. Last kali. Bukan saya minta, dia nak bagi. There is no excuse. Corruption is corruption. Kelas. Ada pada orang lain, saya tak tahulah, saya tak bergaul banyak sangat pada masyarakat lain. Dia berkata apa? Ini sedekah. Sedekah. Saya kata cuba buka Quran. Sedekah tu untuk siapa? Kalau pegawai kerajaan layak tak dalam Quran tu ada tak tulis pegawai kerajaan layak terima sedekah? Kalau tak ada, tak payah bagi. Pegawai kerajaan ada gaji, dia tak payah bagi. Tuan-tuan semua kalau kata kena saman, bayarlah saman. Saya sendiri bayar saman. Itu dia minta bahaya dia. Sebab dia punya mindset dah macam tu. Oh, ini angpau, it's okay to receive angpau during Chinese New Year, okay. Tapi kalau angpau itu, you gaji 2,000, angpau harga 5,000, right? Is that okay? Okay, next. Okay, next. Just to create your awareness, supaya you nak create gelombang untuk mencegah rasuah. Semua negara suffer from corrupt practices. Ini anggaran World Bank yang bagi. World Bank kata kerugian rasuah 10 bilion. Sebab apa? Corrupt money in all the countries are transferred into another country. Kalau orang suka, dia hantar dekat Swiss Bank. Recently, Australia dengan Switzerland has signed a pact to protect bank secrecy. Tengok tu. Bank of Switzerland, dia tak nak lagi practice openness in their bank policy. Sebab itu semua corrupt money disimpan dekat Swiss Bank. Ini sedih kalau saya baca. Australia and Switzerland, they sign a pact lah tu. Kalau tukar dia akan tahu kata money laundering. Money laundering tu, duit rasuah tu bukan hanya duit rasuah, drug juga sama lah, drugs atau organized crime. Duit yang diperoleh daripada rasuah diperolehi daripada organized crime, macam merompak ke, mencuri ke, duit diperoleh daripada jual dadah kan. Jadi dia launder, dia pergi beli saham, dia pergi beli satu syarikat atau dibeli ladang. Jadi hasil ladang kelapa sawit, hasil saham, hasil perniagaan, nampak macam mesin lah. Ini hasil ladang. Orang tak kata kotor, orang tak kata illegal, tapi puncanya ialah from corrupt practices which is illegal.
So that's why we have an act which is called Anti-Money and Terrorist Financing Act. So saya fikir pasal teroris lah, fikir pasal anti-money laundering. Maknanya orang launder money, seolah money itu betul, baik, bersih. Walhal puncanya daripada corruption. So banyak negara suffer. So 10 billion a year. So kita tengok what 1 billion can do. Next. Kalau di Malaysia dengan 1 billion kita boleh buat ni. Next. Klik lagi. This is what 1 billion can do to our country. Berapa banyak sekolah boleh buat, jambatan, taska, rumah kos rendah, baru 1 billion. Kalau 10 billion, contohnya lah, ya. See? Teruknya rasuah itu, ya. Okay, next. This is kajian yang dibuat oleh Transparency International, World Bank and World Economic Forum. Dia kata rasuah menyebabkan kenaikan harga barang. Corruption cost an extra extra cost lah, ya. Corruption create extra cost in doing business between 10 to 20%. Saya satu contoh yang cukup baik. Dalam satu kes rasuah ini kita dah lama, tapi nak menunjukkan memang peningkatan harga barang. Dalam kes ini, lama kes tu, ya, pengarah Jabatan Bomba dulu tahun awal 90-an, tak silap saya. Pengarah Jabatan Bomba Pulau Pinang. Dia beli, kan bomba kan dia ada macam oksigen tank, kan? Oksigen tank. Dia beli 2 silinder tu, silinder oksigen tu daripada syarikat milik adik ipar dia. Dia salah. Ya, kita charge dia di mahkamah, convicted, dan dia dihukum. So this silinder ni dia beli dengan syarikat kepunyaan adik dia dengan harga 2,400 silinder. 2 silinder jadi 4,800 ringgit. Ya. Kami cek barang yang sama dengan syarikat lain. Rupanya dengan syarikat lain harganya 1,800 sahaja. Jadi kalau 2 silinder jadinya 3,600, kan? So berapa banyak tambahan? Itu satu. Yang kedua, bila you have to pay corrupt money to the business people, it is your overhead cost, kan? Harga modal, extra money. Nak dapat lesen berniaga ke, nak cepatkan proses buat hotel ke, so it is an extra money. Jadi the businessman yang kena bayar tambah ni as corrupt payment, so macam mana dia nak recover? Dia naikkan harga barang, satu. Or dia akan supply substandard goods, so murah sikit, nak cover balik cost tadi. Yeah. How damage this corruption is. Okay. Now next. Ini satu lagi kita tak mau berlaku. Ahli politik. Dia rasa contohnya lah, ni contoh je, ya, hypothetical example. Dia nampak bidang pertanian ini boleh banyak, dia boleh siphon duit. So keputusan untuk pelaburan, buat banyak-banyak pelaburan dekat pertanian, sebab di situ dia boleh siphon duit, ya, dia boleh conduit melalui aktiviti pertanian. Jadi mungkin sektor pelajaran dikurangkan. Contoh sektor pelajaran mungkin tak ada peluang dia nak siphon duit, ataupun sektor kesihatan tak ada siphon. Sebagai contoh, ya, itu dia tak nak. Yes. Keputusan dasar tu distorted by corruption. Okay, next.
Yang ni dari kajian ya, by this professor. Dan teratur tuan-tuan tahulah the Corruption Perception Index kan, yang dibuat oleh Transparency International. Nah. So dalam Corruption Perception Index dia ada macam skor 1 to 10. 1 ialah 0 lah, 0 to 10. Okey, 0 kalau negara itu dia start di 0 lah, negara paling rendah pun 1. Kalau negara itu dia punya skor 1, bermakna dia amat teruk rasuah. The level of corruption is very high. If the country score 1, 2 dan 3, 4. Kalau country score 9, 10, 8, 9, 10, tu maknanya dia paling rendah rasuah. Jadi skor tu kalau dia kata 1 full point increase in the corruption level. Bermakna kalau kata makna kalau kata Malaysia lah contohnya Malaysia. Kalau Malaysia pada tahun lepas dia punya skor 5, tahun ini dia jatuh kepada 4. Maknanya bila skor jatuh, but corruption level increase. Jadi a reduction of 60% in the FDI. See how teruk it is. Yeah. Okay, next. Contoh kalau tuan-tuan ada baca kan, satu pasar raya, big shopping complex di Korea, lama dulu runtuh kerana rasuah, because dia gunakan substandard goods. The contractor as well as the engineer of that shopping complex were charged in court and were convicted for corrupt practices. Yeah. Pembelian kelengkapan kenderaan yang efektif gagal berfungsi. This is another alarming area. Kalau kena rasuah, pembelian barang ketenteraan yang tak boleh diguna ke, yang substandard good. So at the end kita jugalah yang merana ya. Orang kata corruption has no victim, but actually the victims are all of us here. Kita menjadi victim of corrupt practices committed by other people. Itu yang bahaya sangat. Okay, next. Okay, next saya nak perkenalkan sikitlah tempat saya bekerja and relevant kepada semua NGO. Sebab kalau nak bersama SPM, nak bersama Cik Mina, kena kenal lah siapa Cik Mina. Jadi saya nak memperkenalkan Cik Mina. Memerangkan soal aku peranan SPM ya. Okay, next. Now, we are not like before. Dulu kita nama Badan Pencegah Rasuah, kemudian tukar kepada National Bureau of Investigation, and then when Tun Mahathir jadi PM in 1980, 81 ke 80 kan. So dia kata if you want to be effective in preventing corruption, you must focus in what you are doing. Jadi tukar baliklah nama kepada Badan Pencegah Rasuah. And then Badan Pencegah Rasuah since 83 until 2008 orang persoalkan Badan Pencegah Rasuah tidak terus tidak independen. So kita review balik our law and the aspiration itulah to meet the aspiration of the people kan. Orang nakkan an anti-corruption agency to be transparent and independent. So the government review the law and subsequently luluskan satu akta yang dipanggil Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009. Now, dalam akta ini we incorporated the elements of transparency and accountability. Alright. So that's why the government set up a check and balance mechanism dan untuk oversee the running or the operation of SPRM. Bagaimana ketulusan
ketulusan dan independence ini diterjemahkan, ditranslate dengan wujud 5 badan khas. Dulu tak ada. So all these 5 special bodies will oversee the running of SPRM, and they serve as check and balance system. Pertama, yang paling tinggi ialah di peringkat Parlimen, jawatan kuasa khas mengenai rasuah. Jawatan kuasa khas mengenai rasuah ini dianggotai oleh semua parti, DN, PKR, DAP, PAS. Dan SPRM kena submit annual report kepada jawatan kuasa ini. So they will scrutinize our report. They will question kalau dia orang tak puas hati. So report SPRM pula dibentang dalam Parlimen, which never we did before. Yang kedua, Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah. Lembaga ini sebulan sekali sitting, buat mesyuarat, dan kami akan report apa yang kami buat. Kalau dia tak setuju, dia akan advise properly. Kalau dia setuju, apa improvement boleh kita buat. Lembaga ini akan nasihat. So we are accountable to them. Yang ketiga, jawatan kuasa aduan. Jawatan kuasa aduan ini pun orang luar, semua orang luar. Lembaga tadi dianggotai oleh profesional daripada private sector, bekas pegawai kerajaan, daripada NGO, bar council, accountant, daripada Malaysian Malaysian Tan Sri Mughal Najimuddin, Malaysian Corporate Governance Institute. So all the professional dalam lembaga dan diketuai oleh Puan Sri Zaitun, bekas CJ, Chief Justice, Chief Solicitor General. Jawatan kuasa aduan ini diketuai oleh bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Aminah. Dianggotai oleh the private sector people, the professional, termasuk peguam. Tujuannya ialah untuk monitor, menerima aduan dan monitor reports on wrongdoings by SPRM officers. Dulu orang komplain kalau orang rasuah, BPR dulu BPR tangkap. Kalau orang BPR buat rasuah, siapa pula yang nak tangkap, yang nak siasat? Ataupun orang BPR melanggar disiplin, siapa yang nak siasat? So now that's why to address that issue, jawatan kuasa aduan ditubuhkan. Dan they are all outsiders, jadi orang boleh report mengenai wrongdoings by SPRM officer, dan mereka akan pastikan the report will be investigated dan action taken against the officer. Itu dia. So dia transparent in that case. Yang bawah ini, yang atas diwujudkan mengikut section 15. Saya terlupa di sini. Ini section 15 jawatan kuasa aduan. Yang bawah ini diwujudkan secara pentadbiran. Panel perundingan dan pencegahan rasuah serta panel penilaian operasi. Dalam aktiviti SPRM kita ada 2 wing. Satu wing enforcement, satu wing prevention. So enforcement, panel penilaian operasi. Prevention, panel perundingan dan pencegahan rasuah. So mereka juga duduk bersurat tiap-tiap bulan, dan mereka akan go through our strategies, our program, untuk memastikan our strategies and program itu betul. Penilaian panel operasi ini siasatan. Kalau aduan rasuah diterima oleh SPRM, kalau kami tidak siasat, panel ini akan question why. Kalau kes itu tidak dibawa ke mahkamah,
They will also ask SPRM why. Kalau dia tak puas hati dengan our investigation, dia kata re-investigate, kena buat re-investigation. Yeah? So these are people yang kita answerable. Yeah? Jadi maknanya in this aspect we are very very transparent. Yeah? Sebab these people are all professional. Kalau panel pencegahan kita deal with campaign. Kita ada Datuk Johan Jaafar, pengurusi media prima as our chairman situ. Yeah? Kita ada chief editor from Star. Kita ada orang agama, kita ada profesor, Chinese professor yang terlibat dalam NGO pertumbuhan Cina. So macam-macam kita ada. Okay, next. Ini strategi pencegahan. Basically, our strategies are the same like any other anti-corruption entities of the world. Basically, also, these are the strategies to fight against corruption. Yeah? Pertama, enforcement. Penguatkuasaan, enforcement. Kita detect corruption offences. Kita investigate. Dan kita charge. Itu enforcement. Kemudian yang kedua, our strategy is on public education. So this is involving mendidik orang ramai supaya menentang rasuah. This is yang kita nak NGO lakukan. Yeah, together with us. Kita fight against common enemy, which is corruption. Yeah, jangan yang sedihnya ada orang yang hentam SPRM. Yeah. Maksud saya tu dia hentam tu bukan nak, dia tidak membantu. Ibarat macam katalah rumah terbakar. Ya, I like to use analogy. Rumah terbakar. Bila ada rumah terbakar, kena panggil bomba. Alright? Untuk padamkan api. Tetapi ada orang yang bukan dia nak tolong padamkan api. Dia pergi terbalikkan kereta bomba. Ibaratnya lah analogi. Jadi macam mana bomba nak padam api? So sepatutnya orang berkenaan bersama bomba sama-sama padam api. Jadi begitulah juga SPRM. Kan? Apa nak hentam SPRM? Why not bersama SPRM kita fight our common enemy. Yeah? Okay. So this is part of our campaign dalam mendidik masyarakat, public education. And the third strategy is prevention. Dalam konteks ini, we will train organisation, either public or private or even NGO, yeah? How to detect corruption loopholes in the system, and subsequently we provide free advice. Bukan bayar, free advice. How to plug in the corruption loopholes in the system. Sebab kita punya objektif ialah to reduce corrupt opportunities in the system. Sebab kelemahan sistem menyebabkan rasuah berlaku. Yeah, alright. Next. Now I pergi kepada NGO. Kita tengok the global picture first. Yeah, the global picture. Sebab usaha NGO untuk mencegah rasuah atau menentang rasuah bukan hanya dalam Malaysia. International NGO pun banyak ada ya. Dalam dunia ini ada satu international instrument to fight corruption. Ya. Nama instrumen itu ialah United Nations Convention Against Corruption, UNCAC. It is an international instrument to fight against corruption. So Malaysia being one of the UN country, we have signed this convention in 2004 and ratified in 2008. What does it mean? It means that we have to comply with all the provision stipulated under UNCAC. And this year, it happened that this year, the United Nations Assessment Group will come to Malaysia and make a country assessment on Malaysia's initiative
to implement United Nations Convention Against Corruption. Ya, itu. Now, ada satu chapter dalam convention ini, which is article 13, participation of society. This is where peranan NGO, individuals or groups. Ya, next. Saya petik sikit dalam artikel 13 pasal peranan individu dan NGO. Peranan dia apa? To promote the active participation of individuals or groups outside the public sector. Maknanya bukan hanya public sector, seperti yang disebut tadi. Bukan hanya SPRM yang perlu cegah rasuah. Individual or groups, maknanya orang lain luar daripada sektor awam, ya, such as civil society, non-governmental organisation in the fight against corruption and to raise, itu peranan dia, to raise public awareness regarding the existence, causes and gravity of the threat posed by corruption. Okay, next. Orang selalu ada persepsi, negative perception. Dia kata NGO ni menyusahkan. Itu negative perception of orang terhadap ni. Sebab apa? Dia kata NGO ni asyik. Tuding jari, tunjuk awak salah, ini salah, itu salah, semua salah. Yeah? So orang ada negative perception. But to us, kita gunakan NGO sebagai satu platform untuk kita disseminate information on anti-corruption to the general public. Ya, ini peranan positif NGO. You are the watchdog to the government as well as the private sector. Ya, tengok. Kalau tak betul, nasihat ke? Kalau tak betul, whistleblow ke? Itu active participation. Sebab mana-mana jabatan kerajaan tak cukup untuk monitor at all time, at all level of the society, tak dapat monitor. Macam SPRM. Kami ada lebih kurang pegawai SPRM saja lebih kurang dalam 2,000. Campur admin staff dalam 4,000. Lebih sikit. Ya? Dengan 2,000 pegawai SPRM yang diberi kuasa untuk menyiasat ni, tak mampu kami nak jaga 28 juta rakyat Malaysia. Tak mampu kita nak jaga berapa juta kilometer luasnya Malaysia. 24 jam setiap hari, tak mampu. Sebab itu kita kena gunakan third party, iaitu NGO as watchdog. Biasa dengar kan, orang ramai menjadi mata dan telinga kerajaan. This is where your role. You assist us. Kalau tak betul, whistleblow. We promote whistleblowing among NGO. Jadi penasihat. Sebab itu sekarang ni banyak government agency rope in NGOs in the decision making process. Okay? Macam sekarang ni. Last year, pernah dengar